إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. حسبنا الله على الله توكلنا. Bismillahirrahmanirrahim. Matali al-anwari. Situ. Betul. Matali'ul anwar, matali'ul anwari al-qulub wal asrari. Matali' bagi al-anwar ialah al-qulub wal asrar, tempat terbitnya segala anwar yang jadi ia daripadanya harap dan takut, yang jadi daripada harap, mana kekuatan rajak dan khauf, maka memancarnya nur. Dipanggil nur ialah quwwatul yakin alladhi yusmiru halawatal iman wal ibadah, kekuatan keyakinan yang membawa kepada kemanisan dalam mengerjakan akan amal. Tersengat daripada makna nur ialah quwwatul yakin, yakin, kemudian quwwah, kekuatan dia yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka oleh kerana itu tidak sama peringkat orang yang memperolehinya, dengan sebab isti'dad yang dibuat. Urudul imdad bihasabil isti'dad wa syurukul anwar ala hasabi safail asrari. Datangnya madad, ini bantuan daripada Allah Ta'ala dengan sekira-kira persiapan ruhani seseorang. Wa syurukul anwari, dan memancarnya nur di batin hati seorang ialah ala hasabi safail asrari, atas bersihnya segala sir. Maka batin bagi hati sir kalau dibersihkan, lagi banyak madad yang sampai, nur yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afaman syaraha sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih. Tunas al-Quran katakan nur sabit. Tidakkah mereka yang Tuhan dah bukakan hati berada dalam nur Tuhannya. Dan disebut dalam hadis dari Nabi SAW, inna nura iza dakhala al-qalba infasaha wa insyarah. Qila hal lizalika min alamati allati tu'rafu biha? Qala na'am at-tajafi an daril ghurur wal inaba ila daril khulud wa isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Nur itu bila masuk dalam qalbi seseorang, nurul iman, nurul ma'rifah, berbagai sebab dibawa dengan anwar, jamaah daripada nur, berbagai-bagai pancaran nur yang ditempatkan dalam hati seseorang. Bukan jasad, jasad tak ada apa sangkar dengan dalam tu, hakikat insan, hakikat diri kita tu. Bila dia dipancarkan, dia terang. Bila masuk di dalam kalbi seseorang, kata Rasulullah SAW, infasaha wan syarah, hati itu lapang dan tenang. Lalu ditanya, adakah alamat dan tanda dia? Lalu Nabi menyatakan 3 tanda dalam hadis ni. At-tajafi andaril ghurur, hati dia renggang
dengan dunia yang banyak menipu daya. Maknanya qalbi yang ada nur dia terlepas daripada sebarang tipu daya dunia. Kemudian wal inaba ila daril khulud, dia kembali kepada negeri yang kekal. Makna dia sentiasa memerhatikan perkembangan rohani dia untuk membuat persiapan hari baliknya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan wastidad lil maut qabla nuzulil maut, dan terus dia membuat persiapan dengan amal-amal yang saleh yang berbagai-bagai zahir dan batin. Itu punca daripada mana tu dia dapat bila bersihnya roh mereka tadi. Ya, sempurna aja penyucian roh daripada aghyar, maka akan memancarlah matahari anwar dan dibukakan asrar zat wa anwaru sifat. Ya, atau kaedah dia. Fa iza kamulat tathhirur ruh minal aghyar, apabila sempurnalah pembersihan roh daripada segala makhluk, wa ishtaraqat wa asyraqat alaiha syumusul anwari, dan memancarlah atasnya matahari anwar. Mana nur yang dibandingkan diserupakan macam pancaran matahari yang terang menyinari sekalian alam. Begitulah bila nur iman, nur makrifat termasuk dalam qalbi insan, maka kusyifat, yang dibukakan bagi dia atau dikasyafkan bi asrari zati, dengan segala sir zat, wa anwari sifat, dan segala nur sifat antara dibuka. Bila Tuhan tajalikan akan asrar wal anwar, maka fagharakat bil bahri tauhid, maka ditenggelam dalam lautan tauhid yang khassah, tauhid yang khas, allazi taqalla anhu al-ibarah, yang lemah dan lisan nak mengolah, membuat ibarat, ya, wala talhaquhu al-isyarah, dan tidak menghubungi dia oleh isyarat. Itu dia panggil wa huwa tauhidul khas. Itulah tauhid khas. Jadi ilmu tasawuf atau ilmu sir, dia membincang masalah tauhidul khas, mengenal Tuhan, mentauhid secara khusus. Ada pun tauhidul am, itu yang kita belajar mengisbatkan sifat, ya, dalam sifat 20 itu dengan dalil-dalil akal, dalil nakal dan akli. Itu untuk membina akidah. Itu peringkat basic. Yang ni atas, dia naik atas. Membina ialah muka syafatul qalbi, untuk mendapatkan pembukaan qalbi dengan Tuhan, supaya hati dia bersinar, bercahaya. Tidak, maknanya lawan dia gelap. Nur, cahaya. Kalau tak ada nur, dipanggil zulmah. Zulmatul jahli, zulmatul kufri, zulmatul ghaflah, zulmatul ma'asi. Berbagai-bagai zulumat. Kegelapan kekufuran, kegelapan maksiat, kegelapan mungkar, kegelapan kelalaian. Itu semua benda zulmah. Dan bahaya zulmah bila masuk dalam kalbi seorang, maka seorang tidak akan nampak jalan ketuhanan. Hidup dalam keadaan gelap gelita wal-ayazabillah. Di sini diceritakan nur, itulah matali' anwar, tempat terbitnya nur tadi ialah segala hati dan segala asrar, jamak daripada sir. Kalau Naqsyabandiyah, Khalidiyah, dia adalah 7 lataif. Latifatul qalbi, itu latifatul ula. Yang kedua dipanggil latifatul ruh, kemudian latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, ya, kemudian latifatul nafsun natiqah, kemudian latifah kulli jasad. Ya, 3 lataif, 7 lataif, iaitu dipanggil contact point, pancaran nur. Ya, dia ada 7 tempat. Bila bersihkan dia akan terang. Dengan diletakkan, ya, tempat-tempat tu akan azkar, zikir-zikir sekadar yang maknanya ditetapkan oleh mursyid, ya, maka dia akan membawa kepada terang kalbi. Dan bila terang, dia akan naik satu peringkat, dia membuat satu pembersihan. Dia panggil apa? An-nafi wal isbat, cara nafi dan isbat. Dan bila nafi isbat dia buat sudah bersih kalbi dia, maka dia meletakkan dia wukuful qalbi, mana hati dia boleh wukuf dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil wukuful qalbi. Lepas tu baru dia pergi kepada atas lagi, ya, muraqabah dan musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat terbitnya segala anwar
yang jadi daripadanya ialah harap dan takut, iaitu segala hati dan segala rahsia. Rahsia itu mana? Sir. Maka barang yang terbit ia dalam hati dan ditahqiqkan oleh sir akan dia, maka terhambarlah ia pada segala anggota dia. Terhambur maknanya menyerap dia. Bila kalbi dia tadi telah dipancarkan dengan nur ya daripada Ta'ala, maka akan berhamburlah pancaran nur kepada segala anggota. Anggota yang asalnya gelap, tidak ada pancaran nur, ya, maka hari-hari dia melihat maksiat dan mungkar, tak ada rasa apa. Telinga yang tidak ada pancaran nur, dia gelap, hari-hari dia dengar benda maksiat, mengumpat, kata orang, fitnah, macam-macam. Tapi bila nur itu masuk dalam kalbi, dia beri pancaran, maka kegelapan yang dialami selamanya oleh mata, telinga yang gelap maksiat mungkar, dia akan bertukar. Dia akan terasa takut untuk melihat benda yang ditegah, untuk mendengar benda yang dilarang. Sebab apa? Sebab dia ada pancaran nur. Termasuklah nur kesedaran dia dan sebagainya, peringkat-peringkat. Itu biasa. Sebab tu bila hati ada pancaran nur, yang lain akan elok. Dia raja. Bila dia baik, semua baik. Bila dia rosak, semua rosak. Ala inna fi jasadi bil adam mudghah iza saluhat saluhat sa'ir jasadu kullu wa iza fasadat fasadat sa'ir jasadu kullu ala wahiyal qalb. Dan jasad anak Adam ada seketul daging. Bila dia baik, semua baik. Bila dia rosak, semua rosak. Itulah qalbi, hati manusia. Satu dipanggil qalbi, bila banyak dipanggil jamak dia apa? Qulub. Qulub jamak dia kalimah qalbun. Jadi pastikan kita kawal supaya jangan kalbi kita dipenuhi dengan apa? Zulmah, kegelapan. Ya, kawal dia biar dia sentiasa ada pancaran nur, terang. Dan tempat terbit nur tadi jadi padanya harap dan takut, iaitulah segala hati dan segala rahsia. Maka barang siapa terbit ia dalam hati dan ditahqiqkan oleh sir dia, maka terhamburlah ia pada segala anggotanya. Maka kita akan lihat anggota dia cantik, bersih. Ya, mata melihat benda yang memberi manfaat, telinga mendengar benda yang memberi faedah, kaki tangan bergerak pada benda yang diredai oleh Allah dan seterusnya. Sebab dia ada panduan nur dan terang. Maka memberi faedah ia, ya, maka banyak faedah yang didapat. Dan barang yang tiada, maka tiadalah. Maka kalau hati tidak dipancar dengan nur, dia gelap, maka kita tengok mata suka melihat benda yang dilarang, telinga suka mendengar benda yang ditegah, kaki tangan dia minat berjalan, bergerak tempat-tempat yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu kalbi itu perlu dijaga dan ditembak dengan banyak zikrullah. Az-zikr lahu nurun. Iza kasral azkar kasral anwar, wa iza kasral anwar safat asrar, wa iza safat asrar kana ma'allahi qarar. Apabila banyak zikir, pada banyak nur, dan bila nur dia teranglah sir dia tadi ni, dan sir dia terang, maka layak dia berdamping dengan Tuhannya. Mana kalau kurang zikir, maka kurang terang, gelap. Tak ada langsung zikir, gelap tu. Dan bila gelap dia tak dapat, makna sir dia bercahaya, ketika itu dia terjarak jauh dengan Tuhannya. Itu bahaya tu. Hati amat bahaya bila dia jauh dengan Allah Ta'ala. Dan bila dia dekat itu dia cantik. Maka dekat dia paling besar apa? Ialah kita tembak dia, pancarkan dia, siram dia dengan nurul azkar, cahaya zikrullah mana. Sebab tu zikir itu besar. Wala zikrullahi akbar. Habis tu. Wa aslu zalika kullihi nurun mustawda'un fil qulub. Dan nurun mustawda' fil qulubi wa madaduhu an-nurul warid min khazainil ghuyubi. Nurun, satu nur yang ditaruhkan ia di dalam hati. Nur tu Tuhan tempatkan dalam hati, daripada mana? Hari firman Allah Ta'ala,
alastu birabbikum. Surah A'raf ayat 172, Tuhan sebut alastu birabbikum, qalu bala. Ketiga tu nur ada dalam tiap-tiap kulub, tiap-tiap kalbi insan. Sama ada insan yang beriman sekarang ni atau yang sebaliknya, ketiga itu semua ada tu. Ketika jasad belum disarungkan, semata-mata hakikat diri insan ar-ruh. Maka Allah Ta'ala khitab sebab ketika itu ada nur. Sebab tu dia kata nurun mustauda, mana cahaya yang telah ditaruhkan. Bila ditaruh tu min yaumin alastu birabbikum, pada hari Allah Ta'ala firmankan alastu birabbikum, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Semua roh jawab satu nada ya, qalu bala. Bahkan mana mereka semua kenal ya, semua roh ni asalnya sudah mengenali Tuhan. Lalu dia jawab pun sama ya, bala. Bahkan mereka mengenali, mengiktiraf ketuhanan, kebesaran, keagungan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat pada ketika jasadnya belum ada, semata-mata roh dia saja. Pada hari alastu birabbikum, ya bukankah aku Tuhan kamu? Maka jawab dia apa? Bala. Bahkan mana dia sudah ada mustauda, disiapkan dulu lagi dah sebelum lahir ke dunia ni, sudah ada maknanya. Persiapan itu ditaruhkan oleh Allah Ta'ala pada qalbi, mana dia kenal. Tapi bila turun ke dunia dia uji, banyak yang terbalik, wala'iyazabillah ya. Yang dulu dah kenal jadi macam tak kenal ya. Yang dulu terang jadi dah gelap. Punca apa? Tu nafsu, syaitan, dunia, tempat musuh besar, dan bi'ah, suasana sekeliling yang tidak membantu jalan makrifat. Jadi bukankah aku ni Tuhan kamu? Kemudian barang yang ada seperti demikian itu tiada boleh berpindah, dan betapa dapat berpindahnya atau berpindah daripadanya dengan semata-mata hawa ya. Dan tolongnya, iaitulah nur yang datang pada segala perbendaharaan yang gaib dari pihak Allah Ta'ala, yang ia daripada segala makna al-asma' wa sifat al-ilahiyah. Mana memahami dari makna sifat ya, ma'anil asma' wa sifat al-mustafad minal ibar wal ayat wal nazar fi malakutil ard was samawat. Mana nur sifat, maknanya apa? Dia mengenal melalui kepahaman kepada sifat Allah Ta'ala, sifat-sifat Tuhan yang tidak terhingga banyaknya, yang maha besar, maha agung ya, bersifat dengan segala sifat kamalat. Sebab 20 sifat tu kita belajar pun dah besar ya. Pancaran wujudullah, bila dia betul-betul memahami kewujudan Allah Ta'ala, pancaran nur wujud sifat Allah Ta'ala tu menghapuskan wujud yang lain kan? Tenggelam. Bila dia sedar kewujudan Tuhan ya, fana wujud yang lain tu keadaan dia. Bermakna kalau wujud lain masih nampak besar, mana belum lagi pancaran nur sifat tu belum lagi dia dapat. Cuma dia tahu dan dia berakidah saja bahawa Allah itu mawujud, tapi dalam menguruskan perjalanan hidup dia, kewujudan Tuhan dia tak perasan. Itu sebab dia langgar perintah-perintah Tuhan. Itu sebab perintah Tuhan tidak berapa lekat dalam qalbi. Sebab apa? Pancaran nur awsaf itu tak berapa kuat. Dengan sebab apa? Dia tidak membuat persiapan. Persiapan besar apa? Ialah at-tasfiyatul qalbi, penyucian qalbi minal ma'asi wal ghafalat, daripada segala maksiat dan segala kelalaian ya. Dia kena jaga betul-betul tu mutiara yang mahal yang Tuhan letakkan dalam diri kita tu, hakikat insan diri kita tu. Dia layak untuk masuk ke hadrat ilahi, tapi bila dia kotorkan dengan maksiat mungkar, dia tidak diizin masuk. Oleh kerana itu persiapan awal dipanggil at-taubah awwalul maqamat. Taubat merupakan awal makam bagi insan untuk menuju pada mana peningkatan yang tinggi dengan Allah Ta'ala. Itu makrifat yang sebenar. Kita dapat rezeki ya, dan itu Tuhan tajalikan nama dia. Nama dia apa? Ar-Razzaq, Al-Mu'ti. Dapat luas sikit, Al-Basit, semua nama dia ya. Bila bala sampai tap, itu nama dia Al-Qabid. Dia gentap balik kan. Nikmat-nikmat yang ada pada kita tap, dia tarik balik ya. Dah tua-tua ni kan banyak dia tarik kan. Mata dah kurang
telinga dah sembuh. Jalan pun dah menggigil kan. Sebulan sekali panggil tukang urut, semua dia tarik. Siapa nama dia tarik? Ya, itu nama Tuhan. Dia tajalli ke sebenarnya Al-Qahhar nama dia. Tiap-tiap saat dia mentajalikan Asmaul Husna 99 nama. Ya. 99 nama. Terang memancar nur dia. Kalau dia nampak ahli Allah dia pasal. Kalau orang yang ghaflah dia tak nampak. Ya. Man arafallah syahidahu fi kulli syai'. Siapa yang kenal Tuhan, dia akan syuhud dengan kalbi dia pada tiap-tiap sesuatu yang dia pandang, tiap-tiap sesuatu yang dia dengar. Sentiasa semua benda ni anwar, nur Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tunjuk terang. Tapi bila kurang zikir, nur dia kurang. Bila kurang zikir, nur dia kurang. Bila nur dia kurang, hati gelap. Bila hati gelap, dia dapat rezeki, dia dapat diri dia. Ini saya yang cari ni. Ini saya yang usaha ni. Ya, ini kepandaian saya. Itu semua syaitan. Ya, dia tertipu dengan diri dia. Padahal benda yang berlaku ni semua apa ni? Dah siap azan. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Benda yang Tuhan kendaki itu saja berlaku. Dikendak bila? Azan. Takhsisul iradah. Kita mengaji dalam sifat 20 dipanggil apa? Ta'alluq qudrat tanjizil qadim. Tanjizi makna lulus, taksis iradat, qadim sedia kala. Ya, kita ni kendian dan kita pun bergerak usaha semua dia dah siap taksis dia semua tu. Ya. Tapi oleh kerana nur dia kurang, dia tak perasan. Akhirnya dia memandang dengan kegelapan. Dia nampak bayang, Tuhan bayang dia tak perasan. Ini masalah tu. Ya. Benda dah siap asal. Betul atau tidak? Kalau seorang mengatakan masa bapa dan ibu saya berkahwin dahulu, saya hantar surat jemputan. Betul? Betul tak? Masa mak saya nikah dengan apa saya hantar surat jemputan. Kau belum ada lagi. Faham tu? Faham itu maksud dia. Kalau kita nampak kita punya, yang kita buat ni nampak kita, bila kita baru. Sedangkan benda dah ada azan. Azan ni dah siap, bukan kita punya. Itu maksud dia. Ya, jadi apabila seorang tu nur qalbi dia terang, maka dia akan nampak terang af'al Tuhan, asma' Tuhan yang sentiasa Tuhan tayangkan. Ya, dia tarik, dia beri, ya, dia tutup. Sebab tu dalam pemberian, dalam penarikan sebenarnya ada makrifat. Mata ataka asyhadaka birrah wa mata mana'ak asyhadaka qahra bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Bila mata atak, bila mana Tuhan beri kita berbagai-bagai kurniaan yang tidak terhingga banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung. Nikmat di hujung kepala dan hujung kaki kan macam. Kalau nak tahu kita pergi hospital kan. 1001 macam penyakit ada tu, zahir, batin, dalam, kanser, macam-macam. Kita tengok kat diri kita tak ada apa, sihat, alhamdulillah. Itu tak terkira kan. Itu nikmat al-mu'ti diberi. Al-mana' pula disekat. Bermacam-macam musibah yang bila-bila masa boleh kena, kita tak kena. Ya, atau semua nikmat cukup banyak tu. Tu. Macam mana tak? Sebenarnya apa tu? Dia bagi tu. Mata a'tak asyhadaka birrah. Sebenarnya dia menayangkan kepada kita supaya kita pandang. Ya, pandang apa? Dia albir, pemberi ihsan. Bermakna kalau kita ambil nikmat Tuhan, makan, pakai, guna berbagai nikmat dan tak perasan albir, pengurnia, maka orang tu salah jahat adab dengan Allah Ta'ala. Satu kesalahan besar dia. Sebab tu ada hikmah Rasulullah SAW suruh mulakan dengan nama Allah Ta'ala. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Tiap-tiap pekerjaan yang tak dimulakan dengan nama Allah bismillah, maka dia terpotong, tak ada berkat, dekat. Itu rahsia sebenarnya, supaya setiap saat kita dengan dia jangan putus. Sebab Allah Ta'ala tak pernah putuskan daripada kita lahir perut ibu, dari pencantuman benih ayah dan ibu kita sampai sekarang. Dia tak pernah putus. Kalau dia kerat instab kan, nafas habis. Sebaliknya wa mata mana'ak, dan bila dia blok pula, ya, orang dapat kita tak dapat, orang sihat kanan kita, sebaliknya dan sebagainya. Sebenarnya apa? Asyhadaka qahrah,
dia menayangkan nama di asma' dia tu, daripada asma' Al-Qahhar yang maha keras. Dia kata kena, tak ada siapa boleh elak. Dia kata mati, doktor pakar pun mati. Ya, dia kata tsunami habis tergapung mayat dan ya. Dia kata apa, gempa bumi zap habis terus, bumbung pun tak nampak. Dan akhir sekali besok apa, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insan ma laha. Iza zulzilatil ard, bila Tuhan gegar besok langit bumi habis. Wa akhrajatil ard, dan mengeluarkan oleh bumi asqalaha, muatan dia, mana yang bawa naik ke atas digulung habis tadi. Wa qala al insanu ma laha, insan pun terperanjat sampai ibu mengandung terkeluar anak dalam kandungan dia tak perasan, dan kedahsyatan gegaran dia tu. Terbayang tu. Itu last kali tu penutup hari dunia dan tanda-tanda pun dah banyak sangat sekarang. Kalau kita tengok daripada hadis-hadis sahih Nabi, tanda-tanda kiamat terlampau laju sekarang, satu dia timbul. Ya. Persoalan ni kita bertemu atau tidak, itu dalam taksis iradat lah. Yang penting kita jaga kedudukan kita setiap saat, jangan bermasalah dengan Allah Ta'ala. Itu saja. Setiap saat kita jaga dan pastikan tiap-tiap saat kontak kita dengan Tuhan semakin baik, hubungan kita dengan Allah semakin terang, ya, semakin amat rapat. Jangan direnggangkan, itu satu bahaya besar. Maka nur yang dipertaruhkan dalam segala hati itu daripada suatu nur, ya, yang mustamid daripada alamil malakut. Situ betul. Maka nur yang ditaruhkan oleh Allah Ta'ala dalam segala hati itu daripada kerana suatu nur, kerana kaf ra nun tu, kerana satu nur yang mustamid, yang tetap dalam alamil malakut, ya, yang dipegang daripada alam malakut itu nurul akli, satu nur akal. Tuhan cempakkan dalam kalbi insan tadi, maka terang dia. Lepas tu dalam hadis Nabi minta Allahumma ja'al fil qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fil basari nuran wa bi qalbi nuran wa bi amami nuran khalfi nuran tahti nuran fawqi nuran wa ja'al nuran wa azim li nuran. Itu hadis sahih tadi. Ya Allah, jadikan pada pandanganku nur, pada pendengaranku nur, pada langkahku nur, dalam depanku nur, dalam belakangku nur, kananku nur, depan kiriku nur, dan besarkan nur dalam qalbi, dalam hati. Itu doa hadis sahih. Maknanya apa? Supaya kita sentiasa dalam nur Allah Subhanahu Wa Taala. Lawan nur apa? Zulmah, kegelapan. Bila tak ada nur, gelap. Ya. Bila mata pandang gelap, telinga dengar gelap, hati gelap, jalan gelap, kanan semua gelap, habis kan. Ya, zulmah, kegelapan apa? Maksiat, kegelapan mungkar, kegelapan kelalaian, berbagai kegelapan, kejahilan dan sebagainya. Itu semua dipanggil kegelapan. Yang Nabi minta supaya terang, nur iman, nur Islam, nur ma'rifat, nur musyahadah, nur muraqabah dan sebagainya lah. Itu maksudnya. Allah. Maka nur yang ditaruhkan tadi, ya, kerana demikian itu satu yang terbuka ia dengan dia. Terbuka itu dengan nur, cahaya kan. Kita buka lampu ini terang nampak. Bila kita padam lampu masjid ni habis, saya nak baca apa pun. Dan keduanya nur yang mustamid di dalam alamil jabarut, ya, yang tetap pada alamil jabarut, di alamil malak, alam semua alam gaib ni. Alam makna benda kejadian Allah Ta'ala yang dalam alam gaib, alam selain daripada alam ni, alam mulki, alam yang banyak menghijab hati kita daripada Tuhan, lalai dengan bayangan luaran. Bila naik pada memandang jabarut, malakut, ya, kebesaran keagungan Tuhan, itu dipanggil dengan alam-alam tersebut, alamil malakut, alamil gaib, ya, didapat dengan nurul akli. Kerana sekalian itu ialah terbuka ia dengan dia.
dan kepada nur yang mustamid yang dia tetap daripada alamil jabarut, iaitulah nurus sir. Ya, dan senyanya dijadikan Allah SWT akan dia terbuka dengan dia, ya, termuka syafah daripada segala sifat ni. Bermakna dalam sir dia akan muka syafah nurul awsaf daripada anwarus sifat. Mana sifat-sifat Allah Ta'ala yang tidak terhingga banyak, dia ada muta'alak dia kan, tempat ta'aluk dia kudrat, iradat, ilmu, hayat, semua ada ta'aluk. Dia hayat tadi lah, ayat mengesahkan. Kudrat ta'aluk apa? Taksir. Iradat ta'aluk taksis. Ilmu ta'aluk dia inkishaf. Sama basar ta'aluk dia inkishaf. Apa makna inkishaf? Nyata terang. Jadi bila seorang dipancarkan nur, dia akan ada satu kejutan, gegaran, keperasanan qalbi dia tentang sama basar Tuhan. Yang dia berjalan, dia terasa dia dilihat oleh Allah. Itu nurul sam'i, ya, nurul basar. Ya, dia bercakap, dia rasa percakapan dia didengar oleh Allah. Tu nurul sam'i. Ya, dan dia buat apa semua tu, dia rasa dia sedang dalam pengetahuan Tuhan, satu saat pun tak lepas. Maka itu nurul ilmi. Ya, dia perasan. Ya, ada pun yang sebaliknya, dia tak ada keperasanan, dia gelap. Dia tahu Tuhan tu melihat, dia tahu Tuhan tu memandang, mendengar, mengetahui, tapi tak ada rasa apa. Saja dia mengolah kehidupan dia dengan perasaan macam Tuhan tu tak ada. Itu maksudnya. Padahal dia tahu Tuhan tu ada dan bersifat dengan segala sifat tersebut. Itu dia panggil, bila nur tu terang, dia akan terasa. Itu dia panggil apa? Wijdan, kedapatan, madat yang Tuhan cempak dalam kalbi dia, kesedaran dia. Maka termasuk dalam umum hadis, Nabi kata apa? Afdalul iman, iman yang paling afdal, anta'lamallaha isma kunta, kamu sedar akan Allah di mana saja kamu berada. Itu dia. Sebab dia pernah tarik kena banyak entah ni. Tahu tarik? Jangan gesek banyak. Tarik banyak, jangan gesek banyak. Kita ni banyak gesek. Tahu gesek? Gesek ni, ni gesek. Tarik ni macam tadi. Zikir kena banyak. Ya, ni asyik bilang duit tak habis-habis sampai ke mati, tak habis bilang duit. Zikir banyak. Ya, bila zikir banyak, safat qalb, hati dah akan cahaya dia. Bila safat asrar, kana ma Allahi qarar, dia layak untuk dipilih menjadi orang yang damping dekat dengan Allah Ta'ala. Zikir kena banyak. Wa Ibn Ajibah Al-Hasan ni kata, pusing-pusing pembahasan ilmu sir ni apa? Dia kena banyak zikir. Bila zikir dia banyak, hati dia akan terang. Tapi zikir dengan fokus betul-betul. Ya, sampai dia berzikir tadi, lenyap yang lain. Kita nampak yang lain, dia nampak kebesaran Tuhan ni. Nampak di mana tu? Qalbi, bukan luar. Luar tak nampak ni. Keperasanan dalam, tempat yang mengenal tu dalam, bukan luar. Ya, luar ni sangkar ni tadi. Itu di antara apa? Pembahasan masalah sedikit daripada nur yang perlu disemak supaya apa? Kita dapat mengecapi dan memahami kurniaan-kurniaan Allah yang sangat besar. Dan bila memahami tadi, dia makin dekat, makrifat dia makin tinggi. Dan bila makrifat dia tinggi, iman dia lagi kuat. Dan bila iman dia kuat, dia makin dekat dengan Allah dan dapat kasih sayang dan rida Tuhan. Dan tidak ada paling besar dalam hidup insan ialah rida Tuhan. Wa ridwanum minallahi akbar, rida Tuhan itu paling besar. Ada di mana? Dalam kita mendampingkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian nurun yakshifu laka bihi an asarih ila akhi wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Rabbi.